Assalamualaikum guys, welcome back. Bila kata sampai je musim pilihan raya, makanya keluarlah otak-otak bengap ahli politik yang selama ni berhibernasi sampaikan diorang sanggup untuk keluarkan statement-statement terencat akal seolah-olah macam selama ni diorang tak pernah guna otak diorang ni. Otak tu elok, berkilat, putih, suci, bersih. Ada siap bawa kedai lagi. Jadinya mungkin sebab tu yang diorang boleh keluarkan statement-statement sampah yang susah nak difikirkan oleh orang-orang biasa. Sebelum ni, ahli politik ni memang sangat terkenal dekat TV1 pukul 7 petang. Yang mana sejak daripada kecil dulu pun aku sendiri memang suka tengok. Iaitu Nobita ada keluarkan statement yang menjekelkan. Oh, aku lupa pula Nobita memang tak ada otak kan. Sebab tu lah yang dia bergantung dekat robot, betul tak? Anyway, topik ni aku patut cover lama dah. Tapi macam yang korang tahu, aku tak berapa nak sihat. Dan ada beberapa hari tu aku skip daripada aku hasilkan video. Tapi tak apalah, sebabnya ada update terbaru pasal isu ni. Makanya aku ada peluang untuk kongsi dengan korang dan sembang dengan korang. Tapi sebelum kita pergi ke update yang terbaru, aku cuma nak recap balik. Aku nak kongsi statement daripada Nobita ni yang dah pun mencetuskan rasa kurang senang di kalangan masyarakat Malaysia. Kisahnya, Pakcik Nobita ni ada keluarkan statement dekat satu surat khabar China Press yang mana dekat dalam tu ucapan Pakcik Nobita ni seolah-olah macam nak membangkitkan perasaan Islamofobia di kalangan masyarakat non-Muslim dan possibly juga kepada orang Muslim yang lupa diorang ni orang Islam. Sebelum aku share dengan korang statement daripada Pakcik Nobita ni, korang bolehlah pergi ambil nasi ke, korang pergi buat Maggi ke, sebabnya statement dia ni memang sangat panjang dan aku terpaksa baca semua sekali supaya kita faham apa yang Pakcik ni cuba sampaikan. Ini ialah terjemahan ucapan daripada Lim Guan Eng yang diterbitkan secara verbatim menurut China Press. Statement benar Nobita. Pulau Pinang, kita boleh menikmati kebebasan untuk upacara keagamaan yang sangat berharga, terutamanya sekarang dengan gelombang hijau. Gelombang hijau sangat berbahaya jika kita tak berhati-hati. Gelombang hijau bukan saja boleh mengeksploitasikan hak asasi rakyat, tapi juga melucutkan hak asasi anda. Secara mudahnya, sekarang ni kita ikut kaedah mereka, nak pergi konsert, orang muda tak dibenarkan ke konsert. Di sini terdapat ramai lelaki dan wanita yang kacak dan cantik. Sama ada seorang pendandan rambut lelaki atau wanita memotong rambut anda. Tapi dengan gelombang hijau ni, lelaki tak boleh potong rambut wanita dan wanita tak boleh potong rambut lelaki. Tapi di Pulau Pinang, gunting rambut masih boleh dilakukan seperti biasa. Kita orang muda nak badan sihat dan kekal bentuk badan, jadi bila nak bersenam kita pakai seluar pendek. Statement bodoh. Tapi gelombang hijau kata kita tak boleh pakai seluar pendek walaupun di kedai sendiri. Saya lihat pada masa depan anda juga kena pakai baju bila mandi. Tapi di Pulau Pinang masih macam biasa. Ada juga orang, saya tak judi. Tapi ada yang nak judi, nak beli tiket loteri. Ini kebebasan awak. Mereka kata tak boleh, tapi di Pulau Pinang, awak masih boleh membelinya seperti biasa. Selain tu, saya mengaku jika anda ingin menghilangkan tekanan dan berehat dengan meminum beberapa gelas. Adakah itu salah? Yes. Di sana mereka mengatakan anda tak boleh minum. Tapi selagi Pulau Pinang masih kekal sama, anda masih boleh minum seperti biasa. Habis dekat negeri lain tu memang tak diminum ke? Macam mana organisasi lain boleh hormat penganut agama dekat sini, tapi kau sebagai orang Malaysia kau tak boleh nak hormat? Family Mart sebagai contoh. Diorang sendiri ambil inisiatif untuk tak jual minuman keras dekat kedai-kedai diorang. Sebab apa? Yang pertama sekali, sebab hormat kita lah, orang Malaysia. Yang kedua, dia dah tahu dah. Contoh kalau macam kata si bodoh ni, duk cakap kata kalau kau tension, kau minum minuman keras. Tapi masalahnya kita sendiri tahu benda ni adalah antara punca kenapa banyak mangsa-mangsa kat luar sana tu mati katak, sebabnya kena sodok dengan orang yang minum dan yang kononnya baru lepas habis kerja, lepas tu tension, pergi minum, lepas tu balik tintong-tintong, duk habis sodok. Tengok ini statement daripada kononnya dulu Ketua Menteri. Macam mana orang bodoh boleh jadi Ketua Menteri? Lebih penting, dalam gelombang hijau ni mereka melihat kuil kamu dengan rasa tak senang, terutamanya kuil India, kuil. Jika mereka tak suka apa yang mereka lihat, mereka akan memusnahkan, tidak benarkan kamu bersembahyang. Dekat sini, dia ada mention yang dia kata dia bukan attack kita, orang Islam. Tapi sebenarnya dia ambil contoh kuil yang dirobohkan dekat Kedah, dia kata. Dekat sini, korang sendiri tengok, ada tak dia bagi tahu yang dia tengah cakap pasal kuil dekat Kedah? Tak ada kan? Masalahnya kau boleh je minta Doraemon untuk keluarkan pintu suka hati, lepas tu kau boleh pergi ke Kelantan dan juga kau boleh saksikan sendiri berdirinya ataupun duduknya patung Buddha yang terbesar kat Malaysia. Dan sebagaimana yang kita tahu, Kelantan ni diperintah oleh PAS. Dekat sana ada je patung berhala yang besar. Yang tinggal dekat sana yang tak ada cuma air bersih je. Jadi, patutkah kita melindungi Pulau Pinang? Jangan lupa gelombang hijau melihat pembangunan kita. Mereka mahu mengambil Pulau Pinang. Mereka mahu kita jadi apa je?
Mereka mahu kita jadi rakyat Kedah. Adakah anda mahu itu? Pulau Pinang tu dah beratus tahun dah wujud, kau dah apa masalah kau tiba-tiba? Oleh kerana kita rakyat Pulau Pinang, kita mahu beri amaran kepada gelombang hijau bahawa orang Pulau Pinang tak benarkan tentera hijau masuk. Kerana kita sendiri Pulau Pinang sebenar. Kita bukan Wu Sanggoi. Mereka yang sedia menyokong gelombang hijau adalah pengkhianat. Mereka yang menyokong gelombang hijau adalah pemberontak. Mereka yang menyokong gelombang hijau akan dikutuk, mengkhianati nenek moyang mereka dan reputasi mereka akan busuk selama berabad-abad. Betul kan? Kerana kita rakyat Pulau Pinang. Kau bagi reference semua benda yang agama lain sebenarnya tak bagi. Kau bagi tahu dekat aku, agama mana yang benarkan penganut dia untuk minum? Agama mana yang benarkan penganut dia untuk berjudi? Ataupun masa kau buat statement ni, kau baru lepas minum 2-3 gelas. Itu yang kau punya statement tu lain macam dia punya pergi tu. Dan sepanjang aku duk dengar lah mana-mana ahli politik bagi ceramah, berkempen dan sebagainya, aku tak pernah nampak lagi ahli-ahli politik Muslim yang sentuh pasal agama lain. Lain lah kalau kata pasal ideologi ataupun personal attack. Yang tu memang banyak. Apa pun pihak berkuasa maklumkan yang diorang dah rakamkan keterangan daripada Pakcik ni untuk lengkapkan siasatan dan diorang akan hantar laporan ni ke Timbalan Pendakwa Raya hari Isnin ni insyaAllah. Senang cerita, kalau tak nak statement tu diputar belit, kau boleh je jangan sentuh isu-isu yang sensitif macam agama dan sebagainya ni. Ya? Bukan apa, takut nanti makin lama makin nampak bodoh tu. Ya? Macam aku cakap sebelum ni, apa kata kau fokus kepada result ataupun pembangunan untuk rakyat sahaja. Macam kau sendiri pun, kau dah pernah jadi ketua menteri, dah jadi menteri kewangan. Makanya, sepatutnya kau ada banyak jasa-jasa yang kau boleh sembang dengan rakyat untuk kau raih undi. Ataupun sebenarnya, selama ni, bila kata kau memerintah, kau duduk dekat dalam office tu, kau goyang kaki je. Jadinya, bila nak sembang, tak ada point. Mana point? Mana jasa? Mana teruk? Jadinya sebab tu yang bila kata dia sembang tu, dia sembang benda yang bukan kepakaran dia, dan yang lagi teruknya, dia sembang pasal agama yang bukan agama dia pun. Tapi dia punya sembang tu macam dia kenal sangat agama Islam. Dia ginilah, aku doakanlah semoga kau dapat hidayah dan InsyaAllah mana tahu terbuka untuk kenal Islam. Tapi macam mana pun buat masa sekarang ni, kepada korang semua, inilah dia contoh politik orang tua. Inilah dia contoh politik orang nazak. Kerja diorang cuma takutkan kita duk cakap kata, kau jangan pergi sana, kau jangan pergi sini, kau jangan pergi situ. Tapi diorang tak pernah terfikir pun untuk berkhidmat untuk rakyat. Nanti selama 4-5 tahun diorang perintah tu nanti, diorang mulalah duk cari alasan, diorang salahkan orang sana, duk salahkan orang sini, so diorang tak boleh nak laksanakan apa benda yang diorang janjikan. Sebab apa? Sebab salah orang lain. Diorang tak pernah salah maksum. Dan at the end of the day, akhir sekali kita sendirilah sebenarnya yang terpaksa uruskan hal kita sendiri. Korang tengoklah. Apa pun, aku akan share dengan korang kalau ada keputusan pasal apa yang diperkatakan ni semua. Dan macam biasa, penafian, terutamanya untuk golongan pembaris, aku memang tak nak sentuh sebenarnya hal-hal politik. Tapi masalahnya bila kata kau sentuh, kau usik agama aku ada hak untuk bersuara. Dan akhir kata pepantun, hari Minggu pergi tangkap, pergi cari barang antik. Nampak bijak tapi benar. Itu inti parti politik. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.